Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua yang telah memberi peluang untuk saya sama-sama berbahas tentang rang undang-undang Akta untuk minda kanun kesesahan ini. Tuan di-Pertua, undang-undang ini sememangnya telah diusahakan supaya adalah semata-mata untuk membendung jenayah yang sedang berlaku dalam masyarakat kita. Apa yang saya ingin tarik perhatian di sini ialah saya ingin mendapat maklumat dan juga penjelasan daripada pihak kementerian atau menteri, adakah untuk membuat hal ini telah dirujuk kepada pihak yang mempunyai otoriti dalam memahami maqasid syariah dan juga konsep al-wasatiyah yang telah dibuat sebagai satu asas di dalam negara kita. Dan saya yakin saya percaya bahawa hal ini telah dirujuk kepada Peguam Negara dan seterusnya di Peguam Negara itu ada bahagian syariah. Dan saya ingin tahu adakah hal ini telah diberi perhatian kepada apa yang sedang kita bincangkan ini. Tuan di-Pertua, saya nak rujuk kepada pasal 11 iaitu berhubung dengan memasukkan seksen baru 203A dalam Akta 574 sebagaimana yang telah dibangkitkan oleh kawan-kawan saya sebelum ini. Tapi apa yang saya nak bangkit ini mungkin ada berbeza sedikit dari sudut, iaitu di segi penaltinya, iaitulah tidak lebih dari RM1 juta atau memenjarakan bagi tempoh sehingga 1 tahun. Jadi saya tengok di sini 1 juta berbanding 1 tahun atau kedua-dua. 1 juta itu satu jumlah yang sangat besar bagi saya. 1 tahun penjara adakah sama nilai dengan 1 juta? Sedangkan kita tengok kes-kes jenayah yang lain, kalau 50,000 penjaranya 10 tahun yang telah kita bincang sebelum ini. Saya nak tengok kenapa penjara ni sikit sangat berbanding dengan jumlah yang begitu besar. Ini saya minta rasional daripada pihak menteri, kenapa ini terjadi. Bagi saya, orang yang membocor rahsia negara ini satu pengkhianatan. Dan pengkhianatan sejajar dengan 1 juta jumlah penaltinya atau dendanya, maka jumlah penjaranya perlu ditingkatkan supaya dia sejajar. Dan pembocoran rahsia ini kalau semakin besar, maka dia semakin buruk kepada negara. Umpamanya baru ini kalau kita tengok apa yang berlaku di Lahad Datu, kononnya disebut dan dibawa ke mahkamah seorang pegawai yang telah membocor rahsia dan tidak memaklumkan rahsia itu kepada pihak yang berwajib, dibawa kepada mahkamah. Jadi kita melihat apabila perkara ini berkait dengan negara, dia semakin besar. Tak padan, tak sesuai setahun. Kalau membocor rahsia untuk buat tangkapan pun juga saya kira tidak sesuai untuk setahun berbanding dengan 1 juta penalti yang dicadangkan. Jadi saya harap pihak menteri dapat memberi rasional di sini. Yang kedua berhubung dengan jenayah berpasukan, berkumpulan yang terancang. Saya merujuk kepada pasal yang telah disebutkan di sini, pasal 3 umpamanya. Jenayah ini akan berlaku, akan terkena kepada manusia ataupun harta. Kalau terkena pada manusia, dia berlaku pada tubuh badan dan juga spiritual ataupun yang tidak nampak. Kalau berlaku kepada harta, maka harta itu hilang, seperti rompokan yang berlaku pada bank dan di ATM di rata-rata. Jadi dia berlaku kehilangan kepada harta benda yang banyak dan juga memberi kesusahan kepada jiwa ataupun kesengsaraan di segi spiritual. Maka saya ingin tahu di dalam hubungan ini, orang yang dianiayai, umpamanya orang merompok dia, tembak dia, mati dia, sebagaimana yang berlaku, atau merompak dan mencederakan dia,
Orang yang telah dicederakan tadi tinggal kesan yang mendalam dalam hidupnya selain daripada trauma. Apa hak dia? Kalau kita tengok jenayah di dalam itu, pesalah mungkin akan dihukum, tapi pihak yang menerima kesangsiaan, bagaimana pembelaan di dalam akta yang ada ini daripada hukum jenayah yang dicadangkan ini? Apa hak mereka? Adakah mereka dapat ganti rugi? Kalau mereka dipotong tangan, ada dapat dikenakan. Target Hajah Kariah pun dibangkitkan compensation tadi ya. Okay. Kalau go to next point. Okey, terima kasih. Terima kasih ingat ke saya. Jawab Menteri jawab tentang tu. Okey, terima kasih. Tak payah buang masa lagi. Okey. Kemudian jenayah rogol berkumpulan. Saya tengok di sini berbeza dengan rogol biasa. Rogol biasa ada peruntukan sampai maksimum 20 tahun dan juga sebatan 6 sebatan. Kalau silap tolong betulkan saya. Jadi jenayah berkumpulan ini tak ada peruntukan untuk sebatan. Dan boleh jadi ada rasionalnya. Bagi saya, rogol tetap rogol. Trauma yang berlaku kepada mangsa tetap sampai akhir hayat. Persoalannya ialah, adakah mencadangkan hukuman 30 tahun sampai maksimal 30 tahun penjara itu memadai atau sebagainya, itu boleh dikaji. Cuma bagi saya nak tengok di sini ada berbeza rogol berkumpulan dengan rogol perseorangan. Baik. Soalan yang saya ingin timbulkan, dan saya tidak nak mencadangkan sebab Tan Sri Yang Di-Pertua, saya tengok sebab tu menggerunkan sangat. Berhubung dengan sebab ini, saya mendengar beberapa orang yang telah disebat dengan kes-kes berat, dan saya pun tengok cara sebatan itu dalam video yang telah dibawa di penjara. Saya melihat Tan Sri sangat menyakitkan dan mengerikan. Bagi orang yang tengok mungkin dia tidak nak buat lagi. Cuma ada orang-orang yang terlibat itu, saya minta kepastian. Katanya mereka hilang kelakian. Saya ingin mendapat kepastian daripada pihak-pihak, adakah betul dakwaan itu atau hanya personal atau orang tertentu saja. Jadi kalau betul, sekiranya betul, maka saya harap kita lihat kembali cara sebatan itu. Kerana bagi saya rasa sebatan itu sebenarnya adalah untuk mengajar dan bukan untuk menyeksa. Kalau hilang kelakian, apa hal berlaku pada isterinya kalau orang tu muda lagi? Baru ini saya baca dalam akhbar, orang yang berkahwin 3 tahun, hidup bersama, tidak pernah bersama. Jadi isterinya mohon cerai. Kerana antara tujuan perkahwinan ialah untuk mendapatkan zuriat. Jadi apabila seseorang itu disebat, kalaulah betul hal ini berlaku, dan saya kalau ada statistik lagi baik, adakah benar dakwaan itu ataupun ia hanya kepada orang-orang tertentu berlaku itu. Dan Tan Sri, saya pernah lihat orang sebat mengikut syariat. Banyak kali saya lihat semasa saya berada di Saudi ketika saya belajar dulu, dan sebat mereka saya tengok di khalayak ramai tidak sakit. Lebih kuranglah saya buat andaian saja, saya seperti guru disiplin pukul anak muridnya begitu saja. Dan rotan pun kecil dan tidak kuat. Yang saya tengok ni acap kali bukan sekali, Tan Sri. Malah semasa saya di sana, saya pernah melihat orang yang dikisas, dibunuh di khalayak ramai, dipancung kerana kesalahan dadah dan juga membunuh orang. Jadi saya nak tarikkan pada sebat tadi. Tujuan sebat bagi saya ialah untuk mendidik, tetapi bukan untuk menyeksa. Jadi kalau sekiranya hal ini boleh dilihat kembali, dan bagi saya penjara ataupun akan insya-Allah saya akan point taken dengan izin. So maknanya kaji semula dan kaji sebenarnya. Okay. Go to next point. Okey, terima kasih. Kemudian yang seterusnya ialah berhubung dengan rogol yang menggunakan objek. Ini biasa saya tengok dalam akhbar ialah kepada kanak-kanak. Ini merupakan satu perbuatan yang di luar daripada tabi'i manusia. Walaupun rogol itu sudah kita tidak dapat menerimanya, tetapi melakukan
jenayah yang seperti ini sangat-sangat suatu perkara yang sangat jelek. Itulah yang Tuan Sri Yang Tua, saya merasakan undang-undang ini perlu dilihat. Cuma saya ingin satu saya tegaskan, kita ni badan membuat undang-undang, dan mana-mana undang-undang yang kita nak buat itu pastikan dia selari dan atau tidak bercanggah dengan syarak. Terima kasih. Terima kasih, bagus. Dan sekarang saya persilakan